Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bincangkan tentang dawabit syariah fil amal, iaitu apakah dawabit ataupun apakah prinsip-prinsip dan juga konsep pekerjaan dalam Islam. Okay, mafhumul amal. Okay, mafhumul amal. Mafhumul العمل من التكاليف التي فرضها الله على الإنسان عاملا عاملا كان أو صاحب العمل مستثمرا خفيرا أو وزيرا هي العمل لعمارة الأرض وعبادة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صدق الله العظيم. Daripada tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah kewajipan dalam melakukan pekerjaan, untuk melaksanakan pekerjaan, untuk menunaikan pekerjaan, untuk mencari pekerjaan. Buat apa? Li'imaratil ardh wa ibadatillah azza wa jalla, untuk mengimarahkan lagi bumi dan juga sebagai tanda keibadatan lillahi ta'ala. Okay, dalam surah Al-Hud ayat ke-61 yang bermaksud, dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta mengkehendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu, mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik. Kemudian kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanmu sentiasa dekat lagi sentiasa memperkenankan permohonan hamba-Nya. Kan? Wasta'marakum fiha fastaghfiruh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa fasta'miruh dan fastaghfiruh wasta'marakum fiha fastaghfiruh. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk memakmurkan bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita, ialah antara salah satunya adalah kita mencari pekerjaan. Bila kita mencari kerja, maka kita dapat memakmurkan bumi kan. Kalau orang tak bekerja, contoh masa musim PKP baru ni kan, sekarang PKPB. Kalau sebelum ni PKP. Apabila PKP itu dilaksanakan, maka kita tengok ramai orang tak ada duit. Sebab apa? Sebab terputusnya pekerjaan. Kan? Tak boleh nak kerja. Jadi apabila tak kerja, ekonomi pun akan meleset lah. So itu tidak makmur lah sesuatu negara tu. Jadi salah satunya adalah dengan cara kita berusaha mencari pekerjaan. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala aidan huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kita kembali dan dibangkitkan, iaitu hidup semula. Kan? Maksudnya dalam ayat ni mengatakan bahawa maka berjalanlah ke merata-rata ceruk rantaunya. Kan? Amshu fi manakibiha. Allah telah menjadikan bumi ni, tapi manusialah yang akan menggerakkan juga memakmurkan bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha mencari rezeki yang halal.
Okay. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul halalu faridatun ba'dal faraid. Dan mencari makanan, mencari yang halal itu adalah suatu keperluan. Mencari pekerjaan yang halal itu merupakan salah satu kewajipan ke atas manusia. Okay. Wa yaqulu kadzalika al-yadul ulya khairum minal yadus sufla. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Hadis ini menunjukkan bahawa tangan yang memberi, contohnya pemberilah, memberi zakat contohnya, kan? Ataupun kita, apabila seseorang kaya memberikan harta je pada orang miskin, maka dia itu lebih tinggi darjatnya berbanding orang yang menerima harta tersebut. Okay. Walaqad rafa'allahu darajatul amal ila murtabatil ibadah wa qaranahu bil iman fi kathirin minal ayat. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Okay, Allah SWT telah mengangkat darjat pekerjaan ini ke tahap ibadah, kan? Qarnahu bil iman, dan dengan imanlah bi kathirin minal ayat, dengan dalam banyak ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahawa Allah ni mengangkat darjat orang yang bekerja sehingga ke tahap pekerjaan itu dianggap sebagai ibadah. Dalam surah Al-Kahfi contohnya, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surah itu, ya, katalah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Jadi dalam perkataan ini yang mana? Falyamal amalan solihah, kan? Dalam ayat ini falyamal, maka beramallah dengan amalan yang soleh, amalan yang baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad, dan jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya falyamal amalan solihah itu salah satunya dengan mencari pekerjaan yang halal. Itu pun diangkat sebagai martabatul ibadah. Okay. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lianna ya'khuzu ahadakum hamlah thumma ya'ti al-hamlah fayati bihizmah min hawatin ala zahrihi fayabi'aha fayakfillah biha wajhin khairul lahu min an yas'alun nas. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, dia kata sesungguhnya orang yang mengambil tali kemudian dia menggunakan tali untuk mengikat kayu api dan menanggung kayu di belakangnya, kemudian dia menjual api tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala menutup mukanya dengan menggunakan dengan perbuatan tersebut. Okay, lebih baik baginya daripada dia meminta-minta dengan manusia. Kadang-kadang manusia memberi kepadanya dan kadang-kadang manusia menolak, itu enggan memberi kepadanya. Maksudnya orang yang bekerja, kan, padahal kerja dia tu adalah potong kayu api kemudian menjualnya kepada orang lain. Jadi walaupun dia kerja kayu api, pekerja itu dipandang sebagai pandang yang tinggi kerana dia berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Khairul lahu, lebih baik padanya daripada meminta-minta kepada manusia yang lain. Okay. Yang lain itu pun samalah, dan dalil yang menunjukkan bahawa Allah mengangkat darjat amal orang yang bekerja itu menjadi martabatul ibadah, al-amal.
Kan seperti mana kata wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yuhibbul farid as-sahih la fi amali dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah ni tidak menyukai orang yang tubuh badannya sihat tetapi tidak bekerja. Itu al-farid as-sahih la fi amali dunya wal akhirah, sama ada bekerja di dunia ataupun untuk akhirat. Kan contohnya peminta sedekah, dia sihat tubuh badan dia tetapi dia tidak bekerja. Kan saya pernah pada zaman-zaman masa tu saya syadid lah juga, bila saya jumpa dengan orang yang meminta sedekah kan. Masa tu bulan puasa lah, saya pergi ke bazar Ramadan dengan suami saya. So belakang suami saya tu saya pelik lah sebab ada seorang perempuan ni gemuk jugalah, sihat tubuhnya, mampu untuk bekerja, bawa beg sandang. Kemudian suami saya sedekahkan duit kat dia. Lepas tu saya duduk belakang suami lah. Saya pelik kenapa pula perempuan tu dia follow je suami saya ke belakang. Kan. Kalau saya tanya, awak sihat, awak mampu bekerja, kenapa awak tak bekerja? Contoh. Dan dia follow je suami saya. Maksudnya sebab kita kalau seorang tu dia mampu untuk bekerja, ni pada pandangan saya. Orang lain saya tak tahu. Kalau dia mampu untuk bekerja, kenapa dia tak bekerja untuk mencari mata pencariannya? Hidup ni tak senang. Tapi kenapa dia memilih untuk meminta sedekah? Itulah itu pandangan saya lah. Okay. Walaqad wada'a al-fuqaha syartaini liyatahawwal ayyu amalun ila al-ibadah. Fuqaha telah meletakkan dua syarat yang mengatakan bahawa yang boleh menukarkan daripada sesuatu pekerjaan itu menjadi tahap ibadat. Okay, awalahuma, salah satunya ayyakuna al-amal salihan yuwafiq syar'illahi azza wa jalla. Itu ayyakuna al-amal salihan. Kan, sesuatu pekerjaan itu adalah yang halal. Yuwafiq syar'illahi azza wa jalla, yang menepati dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa thanihima ayyakunul amal khalisan liwajhillah. Fala yuqbal iman bila amalin wala amalan bila iman. Ila akhir hayah lah. Maksudnya yang kedua ni ayyakunul amal khalisan. Dan dia dalam pekerjaan tu dia buat sesuatu pekerjaan tu, dia niat dalam hati dia lillahi ta'ala. Kan? Memang khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So dia bukan sahaja bekerja, tetapi pekerjaan dia itu menjadi satu ibadat kepada diri dia. Dia faham ke? Saya rasa jelas Okay. Inna lil amal fil Islam makanatun aliyatun wa munzilatun rafi'ah bihi yanalul ajri wa thawab wa huwa ibadatun azimah lillahi wa imtithali li amrih an tariqi taqumul hayah wa ta'ammurud diyar wa tazdiyatul awtan wa yuhaddisul istiqrar. Amara bihi subhanahu wa ta'ala faqala فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى وجعلنا النهار معاشا. Surah Naba ayat ke-11. وقال سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dan sesungguhnya pekerjaan dalam Islam ini tempatnya adalah tinggi.
Orang yang bekerja ni orang pandang tinggi. Dan di dalam pekerjaan itu apabila diniatkan dengan mencari pekerjaan yang halal dan juga ada sifat keikhlasan itu lahir ataupun diniatkan lillahi ta'ala, maka ia menjadi suatu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk apa? Untuk diri dia, untuk kehidupan dia, untuk meningkatkan ekonomi negara, kan? Jadi perkara itu dipandang tinggi oleh agama kita, iaitu Islam. Mana Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Jumu'ah, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurniaan Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Faiza qudiyatus salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Fantashiru, bertebaranlah kamu ke muka bumi. Bila kita dah semayang, nak ni tentang solat Jumaat lah. Apabila semua orang dah solat Jumaat, maka fantashiru fil ard. Pergilah balik ke tempat kerja-kerja kamu. Kan, laksanakan segala tugasan yang telah dipertanggungjawabkan ke atas kamu. Wa qala Allah Ta'ala fi surah An-Naba fil ayah 11, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terangnya masa untuk mencari rezeki. Jadi Allah ni menciptakan malam dan juga siang. Kenapa Allah menciptakan malam dan kenapa Allah menciptakan siang? Kan, siang ini Allah menciptakan ada matahari. Kan, Allah menciptakan bumi ini ada malam dan siang. Siangnya adalah untuk kita mencari rezeki. Kan, tak kira lah dengan cara macam mana pun, tetapi hendaklah mencari dengan rezeki yang halal. Dan Allah menjadikan malam itu adalah untuk kita beristirahat, kan? Dan untuk di pertengahan malam itu adalah untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jelas ya? Okey. Wa'tabarul Islam al-amal naw'an min anwa'il jihad fi sabilillah. Faqad ra'a ba'd as-sahabah syaban qawiyan yusra'u ila amalihi faqalu لو كان هذا في سبيل الله فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقولوا هذا فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوي شخصين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. صحيح الجامع للألباني برقم 1428. إن هذا العمل في الإسلام ليس كسب المال فقط وفضلا على معانيه التعبدية وإن كان غايته تحقيق الأمن الاجتماعي بين الناس وهذا يؤدي إلى التوازن النفسي على مستوى الفرد والجماعة. Dan maksudnya Islam ni mengangkat kan, pekerjaan itu salah satu daripada jihad fisabilillah. Waqad ra'a ba'd as-sahabah syaban qawiyan yusri'u ila amalihi. Kan, ini adalah satu pandangan sahabat lah yang salah seorang sahabat ni dia sangat kuat bekerja, kan. Jadi la taqulu hadza fa innahu, dalam hadis ini dia menceritakan bahawa sesiapa yang bekerja untuk anak dia, kan, fahuwa fi sabilillah, ia juga termasuk dalam jihad fi sabilillah. Sekiranya ia bekerja untuk kedua ibu bapa dia yang dah tua, ia juga di dalam fi sabilillah, dalam jalan Allah, kan.
Wa in kana kharaja yas'ala nafsihi. Kalau dia bekerja pun untuk diri dia, maka ia juga termasuk dalam fisabilillah. Wa in kana kharaja ria'an wa mufakharah fa huwa fi sabili syaitan. Tetapi apabila dia keluar, kan, dia bukan bekerja tapi dia keluar untuk mencari, dia keluar, dia nak tunjuk orang, uish, aku kerja besar. Kerja aku kerja Petronas, dapat gaji 15,000 sebulan. Jadi dia ada riak, kan, dia ada rasa macam sombong pada diri dia, maka dia fi sabili syaitan. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa orang yang pergi bekerja lillahi ta'ala, tu kata tadi dua syarat tadi kan. Yang pertama, perlu mencari rezeki yang mencari pekerjaan yang halal, dan yang kedua khalisan liwajhillah. Jadi apabila khalisan liwajhillah, maka segala apa yang kita buat masa kita kerja menjadi satu ibadah, kan, dan mendapat, dan kita termasuk fi sabilillah, kita termasuk nau'un min anwa'il jihad fi sabilillah. Tetapi sesiapa yang seleweng niat dia, apabila dia keluar tu ada rasa sifat, rasa macam kesombongan dalam diri dia, maka dia perlu memperbetul, tashihun niyah, dia perlu tashihun niyah, dia perlu mengulang, atau bukan mengulang, dia perlu memperbetulkan balik niat dia, di mana niat dia itu adalah untuk mendapat lillahi ta'ala, bukannya untuk memasyhurkan diri, bukan untuk bermegah-megah dengan jawatan yang ataupun gelaran yang didapat, kan. Sebab tu orang kata jadilah sebagai resmi padi, semakin berisi semakin tunduk resmi padi, kan. Bila semakin tinggi dia, maka semakin dia rendah, semakin tinggi dia, maka semakin rendah dia sujud kepada bumi, kan. Okey, kita berhenti sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.